Buletin 1.30 18 Oktober bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama hari ini. Tren komuter dan kargo berlanggar. Penghapusan tol ditangguh sehingga kewangan negara stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 daripada 20 penumpang tren keretapi Tanah Melayu KTM komuter cedera dalam kemalangan membabitkan tren berkenaan dengan tren kargo di stesen Tanjung Malim, Perak jam 6.02 pagi tadi. Semua mangsa cedera ringan dan menerima rawatan pesakit luar di Klinik Kesihatan Tanjung Malim sebelum dibenarkan pulang. Unit Komunikasi Korporat KTM Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan seramai 15 lagi penumpang yang selamat pula dipindahkan ke tren KTM komuter lain dan meneruskan perjalanan ke stesen KL Central. Menurutnya, tren kargo dengan muatan 30 gerabak memulakan perjalanan dari stesen Jalan Kastam ke Terminal Kargo Ipoh. Tren berkenaan kemudian berlanggar dengan tren KTM komuter yang ingin memulakan perjalanan dari stesen Tanjung Malim ke stesen Pelabuhan Kelang pada jam 6.05 pagi. Kemalangan itu turut mengakibatkan kelewatan perkhidmatan tren elektrik ETS Sektor Utara dan komuter Tanjung Malim Kepung. Perkhidmatan ETS Sektor Utara pagi tadi mengalami kelewatan antara 10 minit hingga 1 jam. Manakala khidmat KTM komuter Tanjung Malim dan Kepung terjejas antara 15 hingga 30 minit. Ini ekoran penggunaan satu landasan sahaja di antara sektor Tanjung Malim, Kuala Kubu Baru. Perkhidmatan tren KTM komuter yang lain beroperasi seperti biasa. Seorang pemandu lori berdepan detik mencemaskan apabila tersepit hampir setengah jam di dalam kenderaannya yang terbabas di Arjil, Terengganu. Kemalangan berlaku di kilometer 405 Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 kira-kira jam 6 pagi. Mangsa tersepit apabila kenderaan yang dipandunya dipercayai hilang kawalan lalu merempuh penghadang jalan dan terbabas ke longkang. Ketika kejadian, lori dengan muatan bot gentian kaca dalam perjalanan dari Kuantan ke Machang, Kelantan bagi persiapan menghadapi bencana banjir. 7 anggota dan pegawai dari Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Berang bergegas ke lokasi selepas menerima panggilan kira-kira jam 6.17 pagi. Pihak bomber mengambil masa 15 minit untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit. Pihak kami menggunakan peralatan rem dan juga cutter untuk memotong serta merenggangkan pada bahagian dashboard dan juga bawah bodi lori tersebut untuk mengeluarkan mangsa lah. Pemandu lori berusia 22 tahun cedera di bahagian kaki manakala rakannya yang berusia 50 tahun tidak cedera. Mangsa yang cedera dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk rawatan lanjut. Dua wanita masing-masing berusia 35 dan 64 tahun ditemui mati lemas di dua sungai berdekatan Kampung Belat Batu, Arau Perlis pagi tadi. Dalam kejadian pertama, mayat Nur Zalina Baharum 35 tahun ditemui di Sungai Arau, manakala mayat Norma Pin 64 tahun ditemui di Sungai Tambun Tulang kira-kira 1 km dari lokasi mayat pertama ditemui. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Nanda Ma'aruf dalam satu kenyataan media memaklumkan pihaknya menerima laporan mayat di Sungai Arau pada jam 9.30 pagi. Katanya mayat yang lengkap berpakaian ditemui terapung di sungai berkenaan. Sejurus penemuan itu, pihak polis kemudian dimaklumkan dengan satu lagi penemuan mayat di Sungai Tambun Tulang. Pemeriksaan awal tidak menemui sebarang kesan kecederaan pada kedua-dua mayat. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Fauzia di Kangar untuk proses bedah siasat. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dijangka akan didakwa di mahkamah esok dan telah diberi notis untuk menghadirkan diri ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya hari ini. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu dilaporkan menerima notis sekitar jam 1.45 tengah hari semalam dan diminta hadir jam 3 petang ini. Dan kita terus sahaja ke Putrajaya bagi laporan lanjut bersama wartawan Siti Khatijah Jaafar. Baik, Siti, bagaimana perkembangan terkini di sana? Silakan.
Ya benar, semalam Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi telah pun menerima notis daripada pihak SPRM, iaitu notis untuk menghadirkan diri ke sini di SPRM Putrajaya ini bagi melengkapkan siasatan berhubung dengan dakwaan penyelewengan dana Yayasan Akal Budi yang juga milik keluarga beliau. Dan ketika ini jam 1.35 tengah hari, kami pihak media di sini masih lagi menunggu ketibaan mantan Timbalan Perdana Menteri itu yang difahamkan mungkin akan tiba di sini jam 3 petang. Namun menurut sumber SPRM, kemungkinan beliau akan tiba lebih awal pada bila-bila masa ketika ini. Dan menurut sumber SPRM lagi, sepatutnya saja tiba, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi akan memberi lagi keterangan berhubung dengan kes yang sama bagi membantu melengkapkan lagi siasatan yang mana mungkin akan mengambil masa kira-kira hampir 2 jam sebelum beliau didakwa ke mahkamah esok. Dan sesi melengkapkan keterangan itu mengambil masa 2 jam dan semalam spekulasi berhubung perkara ini telah pun disahkan oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO iaitu Datuk Luqmanul Adam menerusi satu kenyataan yang sebelum ini Datuk Seri Ahmad Zahid telah pun dipanggil untuk disoal siasat berhubung isu yang sama oleh SPRM selama 4 kali berhubung penyelewengan dana Yayasan Akal Budi, dan beliau merupakan pengerusi yayasan berkenaan yang ditubuhkan oleh keluarganya untuk membendung kemiskinan dan membangunkan pendidikan Islam. SPRM sedang menyiasat kes berkenaan yang mana dakwaan berjumlah RM800,000 didakwa telah pun digunakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid untuk membayar kad kredit peribadi beliau dan juga isteri. Kali pertama beliau dipanggil ke sini untuk disoal siasat adalah pada 3 Julai lalu dan buat kali ketiga pada minggu lalu. Dan setakat itu saja dulu yang dapat saya kongsikan dengan anda. Kembali bergabung dengan rakan setugas di Sri Pentas. Salam hormat. Siti Khatijah Jaafar langsung daripada Putrajaya. Kita ke laporan Dewan Rakyat. Isu penghapusan tol, kerajaan bertegas tidak akan bertindak sehingga kewangan negara stabil. Selain itu, nilai ringgit berada pada tahap terbaik walaupun terus menyusut. Laporan penuh kita terus saja ke Parlimen bersama Salina Zakaria. Baik, boleh anda perincikan sedikit tumpuan Dewan Rakyat hari ini, Salina? Baiklah, sudah pastinya isu tol antara yang ditanyakan dan menjadi perhatian oleh ahli-ahli yang berhormat pada sesi pertanyaan-pertanyaan. Menteri memandangkan hari ini merupakan hari Khamis. Kerajaan tidak akan menghapuskan lebuh raya bertol sehingga keadaan keuangan negara sebenarnya benar-benar stabil. Dan Menteri Kerja Raya Barubian berkata dasar kerajaan ketika ini sudah pastinya amat jelas untuk tidak menghapuskan mana-mana kutipan tol di negara ini. Perdana Menteri menyatakan bahawa adalah mustahil untuk membina lebuh raya tanpa tol. Jadi soalan saya ialah, adakah rakyat Malaysia sudah perlu berhenti untuk bermimpi untuk memiliki lebuh raya tanpa tol di negara ini? Dasar kerjaan inilah jelas ya, dan kita tidak akan menghapuskan tol sampai keadaan kewangan negara ini dipulihkan dan sampai ke satu tahap yang sihat. Itu dasar, itu keputusan kerjaan yang sekarang ini. Mengenai soalan yang telah dibangkitkan, adakah rakyat Malaysia ini bermimpi itu terpulang kepada rakyat ya. Tapi dasar kerjaan sekarang ini jelas. Tidak ada menghapuskan tol sampai tahap keadaan kewangan negara ini dipulihkan. Itulah dasar dan keputusan yang kita keluarkan. Kerajaan bagaimanapun sudah mempertimbangkan pelbagai alternatif lain bagi meringankan beban rakyat, terutamanya daripada aspek pembayaran tol. Ini termasuk cadangan merendahkan kadar bayaran tol, mewujudkan kadar sama rata dan memberi diskaun tertentu pada waktu bukan puncak. Dalam pada itu, nilai ringgit berada dalam keadaan prestasi terbaik ketika ini walaupun susut sebanyak 1.25% di Bursa Malaysia mulai 1 Januari sehinggalah 17 Oktober lepas. Dan kedudukan itu sebenarnya adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rupiah Indonesia yang susut sebanyak 10.44%, dolar Singapura yang susut sebanyak 2.82% dan juga peso Filipina yang susut sebanyak 7.2%.
Menjawab tentang faktor luaran, beliau tidak menyebut tentang faktor dalaman. Antara faktor dalaman ikut kajian MIDF Research ialah kerana penambatan kontrak kerja terong MMC Gamuda dan juga akan ada cukai baharu yang akan diumum, susut 38.97 mata FBM KLCI pada hari yang berkaitan. Apakah buruk baik CGT? Soalan saya. Capital Gains Tax, cukai keuntungan modal. Dan adakah aliran pasaran bond juga berlaku trend yang sama sebagaimana aliran yang berlaku pada pasaran saham. Dan satu lagi ialah mengikut MIDF Research, aliran keluar berjumlah 9.7 bilion berlainan dengan angka yang berhormat sebut. Berkaitan dengan bond, kalau kita lihat dari segi MJS ataupun kita pulangan untuk bond Malaysia, ia telah naik tapi adalah di antara yang paling rendah kalau berbanding dengan negara-negara ASEAN. So di sini saya rasa ia tidak menjadi satu isu. Tentu kalau kita buat perbandingan, Malaysia masih adalah di antara negara yang mempunyai prestasi yang baik dalam keadaan pasaran yang menurun. Faktor yang menyebabkan penurunan pasaran saham bukanlah disebabkan oleh 1-2 syarikat ataupun 1-2 projek. Ia tidak ada kesan yang begitu besar. Saya rasa sekarang bukan sahaja di Malaysia, tapi pasaran bursa di seluruh dunia dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di Amerika Syarikat, khususnya peperangan perdagangan di antara Amerika Syarikat dan seluruh dunia, khususnya negara China. Kerajaan dalam pada itu masih melakukan semakan semula senarai barangan yang dikenakan cukai jualan dan juga perkhidmatan SST. Yang pasti jumlah barang dan perkhidmatan yang dikenakan SST adalah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan GST. Kerajaan juga telah membuat penyimakan semula kadar cukai jualan daripada 10% kepada 5% ke atas barangan kosmetik, produk kecantikan dan penjagaan kulit, aksesori, telefon bimbit, jam, tayar celup, tayar dan tiub motosikal, pneumatik tayar dan juga tiub motosikal. Proses simakan semula kadar cukai SST ini masih berterusan dan keputusan untuk barangan yang terpilih akan diumumkan selepas ia dimuktamadkan. Jelas sekali jumlah barangan dan perkhidmatan yang akan dicukai di bawah SST adalah jauh lebih kecil daripada semasa era GST. Baiklah, laporan daripada Dewan Rakyat berakhir untuk pagi ini dan jika dibandingkan dengan sebelum ini sepatutnya bersambung jam 2.30 Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi jangan lupa. Bertemu kembali. Seorang peniaga dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan merogol seorang gadis bawah umur di Port Dickson bulan lalu. Tertuduh Zuhimi Zulkifli, 28 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sebaik pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Hakim Junaidah Muhammad Issa. Berdasarkan pertuduhan, lelaki terbabit didakwa merogol remaja berusia 15 tahun di sebuah rumah di Port Dickson kira-kira pukul 2 pagi 8 September lalu. Pendakwaan kes di bawah Seksyen 316 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Hakim Junaidah Muhammad Issa membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh yang tidak diwakili peguam gagal menjelaskan wang jaminan dan dihantar ke penjara Sungai Udang di Melaka. Mahkamah menetapkan 30 Januari depan sebagai sebutan semula kes. Kepuasan segera dalam menyelesaikan masalah itu punca utama 616,000 remaja di Malaysia berhasrat mahu membunuh diri. Angka yang diperoleh daripada Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS tahun lalu begitu membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius. Wartawan Hafizatul Salma Harif Fatilah ada butirannya. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, daripada setiap 10 anak muda, satu daripadanya pernah berfikir mahu membunuh diri akibat kemurungan. Kalau ada sesiapa dari kita yang mempunyai kawan
yang mungkin murung, rasa tertekan melalui masalah yang tersendiri. Saya lihat ada seorang dah cakap, ni mungkin kawannya. Any one of you who know friends like that, jangan kita meremeh-temehkan pengalamannya. Kerana cara kita melalui pengalaman yang sukar berlainan dengan kawan kita. Menurut pensyarah Fakulti Perubatan UiTM, Dr. Nur Faizah Ali, tanpa daya tahan yang tinggi dikhawatiri golongan remaja mudah terjebak dengan gejala negatif. Apa-apa yang kita buat dalam kehidupan seharian kita berkaitan dengan emosi kita, berkaitan dengan kesihatan mental kita sendiri. Jadi, kalau emosi kita stabil, kita mendapat sokongan yang baik daripada orang sekeliling dan daripada sistem sekeliling. Gejala-gejala negatif, contohnya buang bayi, penyalahgunaan dadah, jenayah-jenayah kecil dan juga besar ini boleh dikontainkan. Tambahnya, masih ramai juga merasakan gejala kesihatan mental tidak begitu serius sehingga ada yang mengabaikan bantuan profesional. Ada macam dalam 3 hari tu, saya duduk kat bilik je, tak solat, makan pun sikit-sikit, asyik tidur bangun semua. Macam penat lah, macam tak tahu kenapa. Benda tu dia hadir dengan rasa takut tak boleh buat benda tu. So kira kat situ memang depression tu memang ada. Macam tak nak hidup, macam rasa nak bunuh diri je. Tapi fikirkan balik niat tu, reflect balik niat kita tu, barulah hilang depression tu. Memperluaskan kempen antara usaha bidang psikiatri mengawal masalah kesihatan mental daripada lebih kritikal. Ingat, bantuan profesional sentiasa terbuka luas, pilihannya pada diri sendiri. Laporan Hafizatul Salma Rifazilah. Saksikan pembentangan separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 oleh Perdana Menteri. Khamis 18 Oktober, jam 4 petang secara langsung di TV3. Kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan projek transit aliran ringan 3 LRT3 dengan perbelanjaan RM16.6 bilion merangkumi kos pengambilan balik tanah, faedah semasa pembinaan dan kos-kos lain. Malaysian Resources Corp Berhad MRCB dalam satu kenyataan berkata, Prasarana Malaysia Berhad telah memaklumkan kepada syarikat mengenai penerusan projek infrastruktur itu melalui surat kepada MRCB Josh Kent Sdn Berhad yang bertarikh 16 September lalu. Katanya pelaksanaan projek itu akan dimodelkan semula daripada rakan kongsi penyampaian projek PDP kepada rejim kontrak harga tetap. MRCB akan membuat satu pengumuman kepada Bursa Malaysia Securities jika terdapat sebarang perkembangan yang ketara berkaitan dengan projek itu. Pada 2015, pengendali projek LRT3 Prasarana Malaysia telah melantik MRCB dan Josh Kent Malaysia Berhad sebagai PDP bagi LRT3 dengan bajet permulaan RM9 bilion untuk kerja-kerja pembinaan dan RM1 bilion bagi pengambilalihan tanah. Malaysia berjaya mencatat kemajuan luar biasa dalam mengurangkan kemiskinan kewangan yang melampau dengan hanya kurang daripada 1% isi rumah yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Dalam satu kenyataan, ia menggunakan garis kemiskinan median nasional yang lebih tinggi yang digunakan di negara berpendapatan sederhana tinggi dengan berdasarkan kira-kira RM292 seorang setiap bulan. Kadar kemiskinan Malaysia telah menurun daripada 17% pada 2008 kepada 2.7% pada 2015. Sebelum ini pada 1970, hampir separuh daripada penduduk negara ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan pendapatan purata kira-kira RM100 seorang setiap bulan. Melangkah ke hadapan, Bank Dunia berkata negara ini perlu bersedia mengembangkan kelas menengah yang lebih besar dan lebih berdaya tahan yang dapat menjadi enjin pertumbuhan masa depan dan menjuarai tabir urus yang lebih baik. Komitmen kepada keterangkuman di Malaysia baru serta menangani masalah dan kelemahan yang berlaku akan menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia.
Sukan, atlet Paralimpik harus diberi layanan sama rata. Itu pandangan yang telah disuarakan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebelum ini. Dan pendiriannya masih sama bukan hanya kepada liputan berita. Sebaliknya, kebajikan dan paling utama sumber kewangan dalam membantu mereka menjadi atlet terbaik. Next year we are rolling out very exciting programs to ensure that sponsorship come in for Paralympians. Because we want that. And if you notice again, Paralympians memang luar biasa. Daripada yang disasar ke 15, mereka dapat 17, pecahkan 2 rekod dunia, dan mereka inilah juga sebelum ni yang berjaya memenang pingat di peringkat Olimpik, Paralympics. So we have to help them. Kerana saya rasa impact mereka tu jauh lebih besar, bukan saja di bidang sukan, tapi pada masa yang sama normalisasi rakyat kepada pihak less able ni will be very good. I don't want to say less able lah. Saya luar biasa ni dapat dibantu. Memang tidak dinafikan kecekalan atlet para negara membawa nama Malaysia harus dipandang tinggi. Malah kejayaan yang dicipta pada Tamasya Sukan Para Asia minggu lalu sudah pasti berjaya mengangkat nama Malaysia di pentas dunia. Justru usaha untuk memberi layanan sama rata kepada atlet para terus diambil serius Kementerian Belia dan Sukan. Pada Tamasya Paralimpik 2016, 3 pemenang emas Rizwan Puzi, Muhammad Ziad Zulkifli dan Abdul Latif Romli masing-masing menerima insentif hadiah kemenangan sukan sakam sebanyak RM1 juta, jumlah sama yang diletakkan kepada atlet normal. Syed Saddiq ditemui ketika menyempurnakan sesi penyerahan tajaan dan memperkenalkan kontingen Malaysia bagi program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun SSE AYP di Putrajaya. Program yang disediakan Jepun ini merupakan program membabitkan belia negara-negara Asia Tenggara dengan pelbagai aktiviti disediakan, antaranya sesi perbincangan dan pertukaran kebudayaan. Baik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Mengakhiri Bulletin 1.30, saksikan visual ribuan rakyat Australia memanjiri Taman Botani Diraja Melbourne seawal jam 4 pagi lagi untuk melihat secara dekat pasangan putera Harry dan Meghan. Ia sempena lawatan pasangan diraja itu ke negara itu. Salam hormat dan Assalamualaikum.